warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara acara majlis yang berbahagia dan Muazzizi Ma'aris yang saya hormati, kepada semua ketua jabatan, ketua kanan, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita berkumpul pada hari yang barakah ini, pada hari Jumaat penghulu bagi segala hari. Ya, jumpa pula pada waktu duha yang penuh dengan keberkatan yang ditonton. Jadi saya ingat saya tak sempat sampai sebab saya bangun semalam saya siang saya di Singapura, malam tadi saya di Temerloh Pahang. Ya, saya ingatkan saya tak boleh datang lah. Saya ingat kereta banyak sekarang. Alhamdulillah sampai juga pagi ni. Nanti jam tengah hari kan saya baca khutbah di Masjid Manjul. Malam nanti saya ceramah di Gurun Kedah. Besok hari Sabtu 9.30 pagi saya ceramah di Ijuk selama. Malamnya di Kampung Gajah Kelentang. Hari Ahad 2.30 petang saya ceramah di Batu Purau dan malamnya saya ada di Pulau Pinang. Jadi tuan-tuan, itu yang income tax juga. Dia kerja 26% tuan, 26%, ya, tak ada kurang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan ingat ustaz-ustaz tak bayar income tax. Ustaz lagi tinggi untuk tuan-tuan, 26% saya kenal tuan. Jadi tak ada mahal lagi. Jadi kita setiap tahun kita declare. Okay, ni bulan 2, bulan 3 ni start nak declare pula. Tak bulan nak kenal saya ni tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, Isra' dan Mi'raj. Selalu kita dengar perkataan Isra' dan Mi'raj, Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa. Satu. Mi'raj daripada Al-Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, sehinggalah Nabi Muhammad sampai di satu tempat yang bernama Mustawa, tempat Rasulullah menerima perintah solat. Nama dia apa? Mustawa. Jadi pagi ni dapat Mustawa pun cukup lah. Nanti balik rumah tanya apa abang dengar ceramah Ustaz Kazim berita ni, Mustawa. Cukup lah. Apa tu? Tempat Nabi dapat perintah solat. Jangan hari ni balik rumah isteri tanya apa abang dengar ceramah tadi, apa dapat? Kira jelas lah dia cakap tu. Terang lah yang dia kata tu, kira terang no lah kan. Ialah apa benda yang terang tu benda apa cakap apa? Ialah kira jelas lah apa yang dia kata tu. Jelas, sebab jelas. Tak apa pun main TikTok tu jelas je betul-betul. Jadi daripada Mustawa itulah yang turun naik tak kurang sampai 5 kali duduk kaki 5 kali sembahyang daripada 50. Nama tempat dia Mustawa. Baik, pertama Nabi Muhammad pergi ke Isra' dan Mi'raj itu bukan dia pergi menghadap Tuhan. Itu kena faham. Jangan faham Kak Som, Allah tu duduk di langit. Dia pergi menghadap Allah atau jumpa Tuhan di langit. Allah bukan ada tempat duduk cokong situ. Kalau kita ni, saya duduk atas kursi, Datuk Azizi duduk atas, jaga atas kapek kita. Yang di belakang duduk atas kursi bangunan. Masing-masing ada tempat. Sebab apa ada tempat? Sebab kita berdarah, berjisim, bertulang. Maka kita memerlukan tempat untuk duduk. Allah dia bukan macam kita, bertulang, berjisim, tak ada. Sebab tu dia tak perlu bertempat. Kalau kita kata Nabi Muhammad naik ke langit tu sebab Allah duduk di langit, salah tuan-tuan. Nabi Muhammad dibawa ke langit untuk menerima perintah solat. Tempat penerimaan perintah itu ialah Mustawa, Sidratul Muntaha. Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat di mana? Bukit Tursina. Di Bukit Tursina
Adakah Allah Ta'ala duduk di Bukit Tursina? Tak. Tempat dia menerima wahyu. Nabi Muhammad tempat menerima wahyu yang pertama Gua Hira. Bukan Allah duduk kapur situ. Wahai Muhammad datang. Tuan-tuan ingat ni cerita hantu kan? Cerita hantu betul lah. Tok guru dia duduk dalam gua Gunung Ledang tu. Tempat penerimaan. Jadi kita kena faham Nabi Muhammad dibawa ke langit untuk apa? Kalau orang tanya kita, linuriyahu min ayatina, supaya ditunjukkan kekuasaan Allah. Itu tujuan Mi'raj. Bukan tujuan Mi'raj tu nak menghadap Allah. Masuk Muhammad, masuk. Bukan, tuan-tuan, itu menghadap bos. Aku kena menghadap bos. Betul lah. Bos di mana? Bos ada di tempat. Betul lah. Nabi Muhammad bukan aku nak menghadap Allah saja. Di mana Allah? Mustawa. Bukan macam itu. Kalau ada ustaz bercakap, Allah Ta'ala tu duduk di langit, tuan-tuan, ulas telinga dia suruh berhenti. Pergi keluar ke jalan. Pasal bercanggah. Allah tidak bertempat, Allah tidak duduk cukup macam kita. Lihat saya duduk sila atas kursi, namanya duduk cukup. Ni yang ustaz kita nampak saya duduk sila ni, tuan-tuan, nampak saya kalau duduk ceramah duduk sila. Jadi duduk cukup. Tu cukup nama dia. Dekat gua apa tu? Kita nampak dekat gua Kaipung ni. Duk cokong balong tu tengok. Itu nama dia cokong. Allah bukan duk cokong lagu tu tengok surah Al-Baqarah buat apa. Oh ceramah bukan macam itu. Allah Ta'ala kata, aku ni dekat dengan kau. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi kita. Ada itu tak mana Tuhan duduk. Kalau Allah kata Allah dekat kita, tak mana Allah ni. Jadi jangan kita kata Allah tu bertempat. Jadi apa yang Nabi Muhammad dibawa ke langit itu untuk disaksikan, ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Bila sampai ke mustawa tadi, untuk apa? Menerima tempat, menerima perintah solat. Satu. Yang kedua, saya kata pada tuan-tuan tadi, malam 2 malam 4 saya di Singapura. Saya sampai ke sini di Malaysia pukul 12.30 hari. Kemudian saya dibawa naik pergi ke Temerloh. Semalam saya di Temerloh Pahang dengan Jabatan Agama Islam, Jabatan Wakaf dan Zakat. Kemudian gerak pukul tadi pagi sampai di sini pukul 8.45. Terus main ceramah sini, breakfast pun belum minum teh. Ubat pun makan belum lagi. Alhamdulillah sampai. Agak-agak lah tuan-tuan. Kalau saya jalan kaki, agak-agak Singapura, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, agak-agak sampai lah. Kalau saya jalan kaki, sampai Ustaz, 2 tempat Ustaz, insyaAllah. Berhenti singgah sana, singgah sini, makan durian apa semua, 2 tahun baru sampai. Tapi kalau saya dibawa naik kenderaan, insyaAllah sampai. InsyaAllah. Nabi Muhammad pergi ke mana Ustaz? Pergi ke langit. Apa buat ke langit? Kalau dia naik ke langit Ustaz, macam mana boleh sampai Ustaz? Dia tak berjalan, dia dibawa berjalan. Dibawa berjalan tu nama dia asra. Dibawa berjalan. Kalau berjalan sara. Saya berjalan sara. Kalau saya dibawa berjalan asra. Jadi pagi ni mustawa dah tahu dah. Pelajaran kedua kita pagi ni asra. Apa benda tu asra? Dibawa berjalan. Naik apa? Naik buruk. Oh sampai dah. Jadi dibawa berjalan tu nama dia apa? Asra. Mustawa tu apa? Tempat Nabi menerima perintah solat. Asra dibawa. 2 dah pelajaran. Senang aja orang fikir. Sedah aja boleh faham dah. Tapi Ustaz, ialah kan, ialah apa? Ialah kita jauh tadi macam-macam. Ada masalah pun kau ya. Tuan-tuan, semalam bila saya sampai, saya punya pemandu dah ada lah. Dia tunggu dekat port lah. Bila dia tunggu, katalah masa dia bergerak daripada rumah saya di Manjuri, waktu dia buka pintu, semua ikut
Dia masuk, semua masuk. Duduk kat depan, cermin, kat steering, di spot. Dia ikut driver naik kereta sampai ke port, sampai ke Meluk, sampai ke MBK. Nanti habis ceramah dia balik ke ibu. Saya turun, semua pun turun. Isteri semua tanya, mana awak? Awak dari mana? Isteri tanya, awak ke mana? Nunggu tak ada mana? Allah, abang pergi Meluk. Bila perginya? Semalam. Bila balik, ni baru balik. Awak ni gila ke apa? Kita ni abang, jangan kata kita Meluk, nak ke Jalan Kuala pun tak lepas abang. Tak sampai abang. Abang tak berjalan. Abang naik kereta Ustaz Kazim. Dia bawa abang. Laju bapa. Sekali dia tekan, sejauh mata memandang. Memanglah mata memandang semua. Jauh ni atas. Kalau betul dah abang naik kereta dia, apa abang jumpa? Adalah Al-Taqah. Dia berhenti makan situ, bercari jamu batu pula. Dia singgah Sungai Buloh makan samuri sate lah. Canggih tu kereta banyak. Bayar Cina lah. Jadi, apakah mustahil semut tadi jalan ke Temerloh patah balik? Tak mustahil. Sebab apa? Dia dibawa. Nabi Muhammad naik ke langit. Apa yang mustahilnya? Dia dibawa. Bukan dia terbang jalan. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, Isra dan Mi'raj ini mencabar iman kita. Mencabar iman. Percaya ataupun tidak. Wajib ke atas kita percaya. Sebab itu bagaimana nak mendatangkan kepercayaan, keyakinan kepada kita. Sebab itulah kita belajar sifat 20. Di dalam sifat 20 ada satu sifat nama dia Qudrah. Allah Maha Berkuasa. Apa benda pun Allah boleh buat. Sebab tu kita kena belajar sifat 20. Datang orang zaman sekarang pula jangan belajar sifat 20. Sifat 20 ni lebih kotor daripada ayam cang. Hari itu macam mana kita nak tahu tahap kekuasaan Tuhan? Akhirnya kita menganggap kita yang paling berkuasa. Tak, tuan. Allah Maha Berkuasa, tak ada hak. Setakat nak bawa Nabi Muhammad ke langit apa masalah? Langit pun Allah buat tanpa tiang. Kenapa tak fikir? Macam mana Allah buat langit tak ada tiang? Tak ada runtuh pula. Berapa tinggi langit? Besarnya tiang tak ada. Tak ada siapa yang pernah jumpa tiang. Sejarah manusia ni tuan-tuan, yang paling jauh sampai ke langit, manusia biasa macam kita ni, yang paling jauh pernah sampai tuan-tuan di kaki langit. Itu rekod. Orang pernah jumpa kaki langit kat semua. 3 orang. Sani, Sudin, Usuk, Sisu. Dia orang ni pernah dapat. Masihkah kau ingat kita berlari-lari di kaki langit? Dia orang dia pernah datang. Dia cari langit, mencari belai. Kalau tuan-tuan nak tahu kaki langit, tanya ke Perkasa. Dia orang tahu. Yang mana faham, tak faham sudah. Allah punya hebatnya tuan-tuan. Tuan-tuan ni polis, tuan-tuan ni forensik. Kita ni duk mengkaji manusia ni, kulit kita tak sama. DNA kita, air liur kita, rambut kita, air benih kita. Berbilion manusia dalam dunia ni boleh kenal. Tuan-tuan ni polis, pakar forensik belakang. Kat Som tu kena rogol. Duk gambar hospital Ipoh Benok. Umur 74. Tuan-tuan bila cek dia tuan-tuan. Tuan-tuan cek apa kat dia. Tengok ada air liur kat badan dia. Ada air liur pelaku tu pada dia. Ada dekat kulit kat Som tu, dekat kuku ni ada kulit jantan. InsyaAllah ada. Sebab kat Som ni bila kena rogo dia cakar, dia tarik, orang tu luka masuk kulit dalam kuku. Boleh cek kulit siapa. Jangan orang kena rogo, tak payahlah rogo lah. Kat Som tak kisah, jangan kau. Kat Som masuk tuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, daripada situ kita kena pasti siapa dia, pelaku dia sah saja. Sebab itu tuan-tuan, ada banyak benda pelik dalam dunia yang tak tercapai pada akal kita. Kita terima pula. Tapi bila mari Isra Mi'raj Nabi mimpi ni. Nabi ke nampak tak? Ada kamu je lah, kamu mimpi lah.
Kamu daripada air benih tiba-tiba jadi orang. Bayangkan daripada air benih jadi orang. Ambil air benih itu, pun dah menguji, menunggu 9 bulan. Bila masa jadi orang tak ada. Tobat lahum tak jadi tuan. Dia jadi dalam rahim orang perempuan. Macam mana dalam rahim isteri boleh jadi orang? Daripada air benih je. Air ni nama dia air mineral. Kalau saya bagi pada tuan-tuan, tuan-tuan minum. Tapi Allah kata min nutfatin amsyajin. Dia jadi dari manusia ni, jadi daripada air benih yang terpancar, yang hina. Yang hina tu bukan najis. Yang hina tu kalau penuh sebelah ni, minumlah bang. Air apa tu Ustaz? Air mani, minumlah tuan-tuan. Tobatlah orang tak minum. Tu depan masjid negeri hari Jumaat dulu lah. Orang duk meniaga penuh cendol lah, air bandung lah hari Jumaat. Tiba-tiba ada orang berjerit, air mani, air mani. Air mani, 2 sikit, 2 sikit, 2 sikit. Agak tuan-tuan laku dah kedai tuan-tuan. Taknya laku lah. Itulah asal kita tak laku. Asal kita ni tak laku. Daripada benda yang tak laku, itulah Allah Ta'ala jadi rambut lain, mata lain, suara lain, hidung lain. Tak sama berbilion-bilion manusia. Itu lagi pelik tuan. Hidung tak sama. Ada kajian tunjuk, dia kata benda yang semakin yang tak berhenti membesar ialah telinga dan hidung. Patut tuan-tuan tengok muda-muda dulu. Hidung kita ni tinggi sikit, main tua ni rendah. Dulu telinga kita ni elok sikit, main tua ni dah rendah. Yang tak berubah mata. Cuba cek tuan-tuan. Mata tetap sama. Main ke hidung ni tuan-tuan, sekarang ni dah nampak kembang sekarang ni. Tambah pipi kita kembang, dia tarik hidung kita atas dia. Allahu Akbar, subhanallah. Suara pun tak sama. Lagi pelik tuan-tuan, Allah Ta'ala ni jadikan manusia ni lagi pelik. Tuan-tuan jangan berlakon lah. Kalau sama pun sikit-sikit. 2 tahun lepas tuan-tuan, bila filem saya nak tayang, saya pun tak tahu. Saya jadi hero filem tuan. Dengan ceramah bayar. Berlakon lah senang. Dan saya pun dah tubuh dah kumpulan nasyid, kumpulan penyanyi-nyanyi. Baru ni saya buat konsert di Pulau Pinang. Sejak nganga orang tua-tua. Bila nak ceramah ni duk menyanyi kan. Lagi simple tak senang ceramah, susah mula-mula bila konsert lepas tak. Simple. Saya pun berlakon, jadi bila dia orang buat filem tu, skrip dia saya yang buat. Dia orang edit. Bila dah siap nak ambil watak pelakon, siapa yang boleh lakon, saya pun tak ambil teks sekali. Datuk boleh ke berlakon? Dah tua bakal malu orang bagi orang muda. Tapi kalau boleh ambil pelakon yang muka macam saya, bawa ada feeling saja. Ambil muka je saya. Ada ke Ustaz pelakon di Malaysia ni macam Ustaz? Apa tak ada? Zuarif kan? Sekarang tengok saya, Ustaz dia tak makan ubat. Dia ada 2, tak makan ubat dengan terlajar ubat. Muka kita ni nak kata 100% dah, tapi irat tu ada. Serupalah dengan suara pun. Nak kata irat-irat boleh, nak kata 100% sama dah. Berapa ramai yang nak tiru suara piramid? Tak jadi. Ada yang terang sungguh piramid tak terang ke tu. Kamu ni Frank Sinatra. Piramid dia tak terang ke tu. Dia slow je. Ibu, engkaulah ratu hati. Macam tu ya. Ni saya tengok ada orang lagi tipu. Ibu, kami sembelit kau. Simple je. Dia tak terang kewajiban. Kalau orang ini berterumbu orang ini, katanya Cikgu Murni nak kahwin orang kaya. Kalau nak kira itu sikit saja. Begini kisahnya, nasib diriku tak henti dilanda derita. Sikit-sikit je Ustaz. Tak faham. Nak sampai 100 jawab. Surah.
Tanda-tanda kekuasaan Allah itulah yang Allah tunjukkan pada Nabi Muhammad. Dibawa naik daripada Masjidil Haram pergi Masjid Al-Aqsa 1250 km. Dulu orang kata apa kalau boleh pergi sekejap 1250 km. Sekarang tak payah tuan. Kita pergi Mekah 8,000 km 7 jam setengah tak payah. Bersamaan 1,000 km sejam juga. Naik pesawat jet, naik pesawat tempur, lagi laju. Alhamdulillah, saya ni sebagai seorang penceramah berpuluh-puluh tahun, saya rasa saya dah menikmati semua kenderaan. Saya masa kita di Lahad Datu, di Sandakan Lahad Datu kan, masa kes Talur. Itu kali pertama saya ceramah buat di Padang. Dengan ketua polis ada, ATM Panglima ada. Pertama kali saya ceramah penuh dengan kereta kebaik. Beliaunya saya kata, tapi orang datang beribu. Saya tanya pada ketua polis masa itu, Tok, apa yang buat ceramah ni? Kita nak buktikan bahawa keadaan terkawal dan selamat. Dan hari ini nampak ibu orang datang terkawal, naik kereta kebal ceramah apa? Saya pergi ceramah naik jet, ada orang putih bawa. Dia jemput saya ceramah. Saya ada di ATM Perak. Saya kata, Tok, tak boleh Tok, pukul 3 habis jam 5 nak sampai Kelantan, pukul 9 tak mahu Tok. Tak pergi ke airport bila pergi Subang. Tak dapat lah Tok, lain kali dah Tok. Tak boleh. Saya nak juga Ustaz Kasim datang. Oh, sudah, saya kata. Saya nak pergi ke Ipoh Subang. Subang Kota Baru, pun dah sampai. Memang tak dan. Tak apa, saya hantar jet. Dan. Dengar kata jet tu, serta-merta dan tu. Sebab. Oh, itu kali kamu naik jet pula. Dari airport Ipoh sampai Kota Baru kan. Wah. Ada pemegari pula. Dia kata, Dato' nak makan bihun kan nasi lemak. Habis, bihun okey lah. Dia pun letak saya nak makan je, Dato'. Kita dah nak sampai. Yang kamu hidang buat. Tak ada setengah jam. Jadi saya tanya pada orang ni, Pak siapa beli jet ni? Dia kata saya ada bisnes di Afrika. Jadi pula dia sampai kecil untuk orang ni. Sampai Ustaz. Yang kedua sebab kadang-kadang saya teringat nak sembahyang di Mekah. Betul? Bila teringat, kopaklah. Habis bayar, balik. Astagfirullah. Alah kasih. Yang kita nak pergi umrah tu 2 tahun, ambil tarikh. Kena tak kena tarikh. Dia tak sembahyang Jumaat, hari Jumaat terbang kan. Habis Jumaat balik. Kejap tuan. Tadi kita jumpa dia ada minum kopi. 8 jam lepas tu kita jumpa balik. Kamu dari mana, Den? Aku baru balik Mekah. Sorai gila. Sorai gila apa dia leceh. Kalau naik basikal betul. Saya seronok tengok ada orang pergi Mekah tuan-tuan naik basikal. Silakan. Tak ada selarang, pergilah. Dulu ada satu konvoi, dia kata, Ustaz kami nak pergi Mekah naik ES5. Oh bagus. Jadi kita buat konvoi daripada Ipoh pergi ke Mekah dalam 2-3 bulan juga lah. Jadi kami nak ajak Ustaz. Saya kena naik motor sekali. Saya rasa sampai terowong menora saya bentar balik. Kau pergi lah aku naik petambang dah. Tak lalu naik motor sekali minggat. Tengok lalu tak apa lah. Nak naik ES5. Itu okey lah ES5. Lihat baru ni saya tengok naik basikal. Allah semangat kuatnya tuan-tuan. Yang Nabi Muhammad ni Allah tunjukkan dia simple. Sekarang semua orang kata jet sekelip mata sampai lah. Rupanya hak ni kita nak jumpa zaman Nabi dulu, sekarang kita jumpa sekarang tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, masjid ke masjid, perjalanan Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. Baik, ada orang cakap sekarang Ustaz, yang Al-Aqsa sekarang ni kena tawar dengan Yahudi Islam. Tapi tak boleh sebut dengan benda tu. Saya baru ni sebut CR7 pun kena ban. Semua ini pun kena ban. Sebab sebut Ronaldo. Siu, itu pun tak boleh tu. Tak buat betul-betul TikTok ke apa semua ni. Dia
Tuan-tuan yang kena sebutlah nama-nama orang. Sebut nama Kazim tak perlu. Oh, dia ada undang-undang dia. Sebut nama Cristiano pun tak boleh. Saya nak sebut nama siapa lepas ni tuan Maradona mana ni. Oh, dia undang. Okey, kita kata Al-Aqsa tu ditawar oleh pihak Y. Betul? Tapi cuba kita tengok pula Masjidil Haram pula ditawar oleh pihak apa pula? Yang Al-Aqsa tu sekarang ditawar oleh, dikuasai oleh pihak Y. Pihak Al-Haram. Tuan-tuan nampak? Ni yang menakutkan kita sekarang ni. Dua benda ni. Sekarang jadi dua benda ni jadi masalah. Nak semayang style apa? Syarat, macam-macam syarat. Saya mula-mula pergi haji dulu, pergi umrah dulu tahun 1998. Saya pergi haji tahun 2005. Last saya pergi bulan 4, bulan 12, tahun 4 bulan 12. Setiap tahun saya pergi tuan-tuan, setahun 2-3 kali saya pergi buat umrah. Apa perasaan kita bila duduk di Masjidil Haram sekarang? Yang baru ni saya pergi dekat Masjid Nabawi tu, dah ada orang bukan Islam je. Dah ada orang putih je. Ada orang yang pakai seluar pendek. Yang laki dia pakai seluar pendek, yang perempuan pakai burdah. Macam tuan-tuan tengok di Pangkor, tuan-tuan tengok di Bukit Bintang. Kan laki-laki dia semua pakai seluar pendek, perempuan pakai burdah. Macam itulah. Saya pergi ke Badar. Pergi Badar, saya pergi buat satu benda di Badar. Pergi Badar, buat rawatan di Badar. Saya makan nasi singgah makan. Saya berlima dengan driver Arab. Tunggu nasi Arab. Mai budak-budak Arab. Semua pakai seluar pendek. Kita ni nak pergi Mekah ni tuan-tuan. Oh ya Allah. Tobat seminggu. Tu nak pergi Mekah. Tobat. Kenuri tu apa lah. Nak pergi umrah. Jemputlah baca Yasin dan mak cium anak-anak cium mak. Dekat airport tu satu family. Driver satu bak memang. Mak. Tu babai ke bawah. Nak pergi mana ni? Kak yang nangis terus dengan ni. Umrah. Ya Allah. Buku ni bergantung di tekak ni. Nampak Kaabah baca doa. Nampak Masjidil Haram baca doa. Semua baca. Pergi tempat mereka tuan-tuan pakai seluar pendek. Kita pun tak nak pakai seluar pendek di Malaysia. Ni yang berlaku sekarang ni. Tak ada zub lagi dah. Dulu zaman saya pergi tahun 99 dulu, lain rasa. Sekarang bila kita pergi tu, Allah. Baru ni saya cakap dengan 9 orang pelancong Poland. Tak pakai apa semua. Jelek jalan Mak Saleh. Saya tengok. Saya tak puas hati ke? Saya tak puas hati. Saya pergi tanya tadi. Dari mana datang? Poland. Oh, you boleh masuk sini. Dia kata, we ada visa. Jadi tuan-tuan, kita dah rasa lain. Dulu lain tuan-tuan. Jadi cuba kita tengok sekarang ni. Apa ni? Sebab tu kita sekarang berada di fasa yang terakhir. Akhir zaman ni tuan-tuan. Benda yang kita tak sangka dulu-dulu, hari ni sangka. Dulu tuan-tuan, Nabi Muhammad dah buang habis dah berhala. Sekarang berhala dibina balik gitu. Patung-patung habis dah Nabi musnahkan. Sekarang dibina balik patung-patung. Tak ada dah konsert-konsert dulu-dulu. Sekarang ada tanker pun datang. Bayangkan sekarang ada tanker. Ada tanker pun datang. Saya pakai topi. Oh sudah, ni parah ni. Ni parah ni. Dah boleh buat konsert dah. Kau buat tak kena saya di Mekah, hari itu Allah balas. Hari ni cuba tuan-tuan tengok. Hak lelaki ke perempuan pun hari ni boleh pergi umrah. Sampai pegawai dia nak cok. Nama Muhammad, tapi macam perempuan nak cok. Yang jenis itu pun boleh pergi umrah sekarang. Siap pakai kelengkung lagi. Padahal jantan abanjat. Dia laki tak pakai kelengkung. Ya, hari ni kita dapat rota kata dia. Tak jadi apa pun. Elok sihat dia. Dulu kalau kita pergi waktu tu, kalau tuan-tuan cakap sikit saja kena tuan-tuan. Dulu ada bas 2 tingkat di Mekah.
Bawah orang lain duduk, hak perempuan duduk di atas, kita hak jantan duduk di bawah. Dia bukan boleh satu seat, bukan boleh satu tingkat dulu. Naik bar pergi buat Tanaim. Biasalah grup kita 5 orang seronok-seronok ni umrah melawak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Lepas ni di Tanaim. Marah ini kutu pula. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Kalau baik, kalau jahat. 5 orang bergelak lepas. Tuan-tuan tak lepas tu pergi mana? Jeddah, tuan-tuan oi. Lepas tu pergi Jeddah. Repot tu tak jumpa Masjidil Haram. Bela tuan-tuan oi. Paksa apa? Paksa jemaah umrah dua melawak. Kadang-kadang baik, kalau baik, kalau jahat. Lepas Allahumma labbaik. Kalau baik, kalau jahat. Terus pergi Jeddah tuan-tuan. Menang repot. Yaman tu. Allah balas cash. Dulu zaman saya dulu. Zaman dulu Allah balas cash tuan. Allah sebab tu takut. Kalau kita buat baik pun Allah balas cash, buat jahat pun Allah tak berani tuan-tuan. Dia kata ke orang. Jangan kata ke orang. Tapi kalau buat baik masa tu balas baik serta merta. Saya ingat waktu saya buat haji 2005 bawa RM1 ya. Abang, jomlah beli barang. Haji dah selesai. Takkan tak beli apa-apa kat anak-anak. Jom. Tapi abang ada 1,000 je. 1,000. Nak beli apa abang? Allah beli je lah. Sekejap abang tukar ya. Abang pergi tukar tak? Masa tu tuan-tuan bukannya ada beg kita boleh cocok semua. Semua pergi perantau panjang ambil tok. Money changer tu tangan bukannya tahu apa. Suara tangan ambil tinggi dia punya tu. Saya pun bagi 1,000, dia bagi beli seketui tu. Woi, hari ni banyak pula duit ringgit ni tadi. Berapa banyak gila duit ni. Dia ni silap bagi ke apa? Jangan tuan-tuan cakap inilah rezeki Allah. Jangan tuan-tuan. Oi. Saya patah balik kat money changer tu. Saya kata, Syekh, hantar khilaf Syekh. Saya kata, saya bagi 1,000 je. Masih pun orang bagi beribu-ribu ni. Masya Allah. Hadiah tak? La ilaha illallah tuan-tuan. Hadiah. Ni pengalaman saya. Buat baik yang saya pun tak sangka dapat seketul tu. Mama, tu arah sedekah kau. Dia betul bang, baik hati betul. Tak tahu abang pulang balik, abang kata dia silap, dia sedekah kat abang pula. Masya Allah tuan-tuan. Tu zaman tu. Zaman sekarang ni tuan-tuan tengok scammer semua ada. Yang tipu semua ada. Yang nak pergi umrah dekat KLIA dia tahu. Ni parah tuan-tuan. Sampai KLIA ya bang. Mana penerbang kita bang? Travel pun tak ada bang. Ni dah travel bang. Nak balik ke Buntung. Dah baca rumah selamat. Nak balik ke kampung susun Buntung. Dah malu. Satu kampung dah tahu baca doa ni. Kata apa dah buat apa? Ya bang, tak nak balik. Malu aku. Aku malu tak nak balik aku. Imam dah peluk-peluk dengan angin. Tak bayar dulu lah. Tak pasal. Tapi kamu nak balik-balik. Saya lagi tak nak balik bang. Ramai yang sedekah salah seluk. Tak kira balik, kena pulang balik tak nak lah. Lala duduk di Kuala Lumpur. Hotel Chongqing. Lagi 2 hari nak balik, pergi meeting. Cari tasbih, serofat. Dia beli air kecil-kecil ni, dia buang. Air zam-zam kata dia. Sudah. Balik ke Buntung tuan-tuan. Orang ziarah macam mana? Di Mekah. Panas. Batu. Kawan sebelah tu kata pula, tapi Haji Nurullah kata sejuk. Mana kamu kata panas? Dia di Mekah dulu. Bahagian dulu tu sejuk. Bahagian dulu tu panas. Nama benar menipu. Sampai orang berbohong hari ni. Dulu kau berani nak bohong jemaah umrah ni. Oi dah tuan-tuan. Sekarang bisnes. Upah haji bohong, badal haji bohong. Kadang dia bagi kita sijil, buat pun tidak. Dia bagi sijil, bagi air zam-zam lah betul. Tak betul ya, betul zam-zam apa. Sebab
Sebab tu tuan-tuan yang mana nak buat badan haji ke upah haji, cek betul-betul. Jangan tertipu. Hari ni orang tak kisah dah. Depan Kaabah tu pun orang tipu kan. Jadi kenapa yang hari ni hilang zuk dia tu kan? Kita takut kerana adanya benda-benda yang tak elok yang kita letakkan di Masjidil Haram yang penuh dengan keberkatan. Nama berharap. Tak Ustaz, sebab tu saya tak nak pergi umrah haji Ustaz. Haram. Masjidil Haram tak tahu. Kalau hang tak nak pergi haram. Nama jadah pergi, haram jadah. Haram itu bukan berdosa. Haram tu yang kita muliakan. Tanah haram, tanah yang dimuliakan, tanah yang suci. Haram buat yang ni, haram buat yang ni. Bukan hang masuk dalam masjid tu hang jadi haram. Masjidil Haram tak nak pergilah. Aku nak pergi Masjidil Pahala dah tak. Bukan macam itu. Yang dihormati, yang ada pantang larang dia. Bukan boleh sewenang-wenang yang masuk dalam Masjidil Haram macam kita. Saya ingat tuan-tuan zaman dulu, mana boleh bawa handphone masuk masjid. Dia rampak. Dulu zaman kita dulu 90-an, handphone ni tak banyak pakai. Yang pakai handphone ni siapa? Tobit Haji Hadi. Tuan-tuan ingat ada dulu suat khabar Bacaria. Dan ada iklan pakai urut. Pakai urut Tabib Haji Hadi. Iklan pakai seropan. Tak ada dah iklan tu. Handphone dia besar batang. Motorola orang-orang. Itu kalau boh dah bukit, kita ingat batang over handphone tu. Lepas tu baru main Nokia, Motorola, boh datang. Ingat masa kita pergi dulu, polis Arab tunggu dekat dengan pintu Masjidil Haram. Dia cek tengok handphone dia ambil. Tak boleh. Tuan-tuan, saya tanya dekat dia, siapa yang kau ambil handphone? Dia kata, ni masjid. Nanti handphone ni bunyi lagu, mengganggu orang. Dengar lagu-lagu haram, kata dia. Sekarang tuan-tuan dengan polis haram main handphone. Tengah tawaf. Sedang tawaf sekarang. Tawaf. Nampak. Kali selfie ke tawaf tak? Semua dia duduk depan tu. Sedang sembahyang selepas sudah tawaf ya. Allahu Akbar. Lagi dahsyat lah. Siapa yang nak dapatkan tudung pek kuning ya, pek kuning. Depan tengah duk tawaf pek kuning. Astagfirullahalazim. Apa kejadah ni tuan-tuan ni? Apa nak jadi ni tuan-tuan ni? Sedangkan tempat inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang penuh dengan kemuliaan. Tuan-tuan yang saya hormati, yang seterusnya, cerita tentang Isra dan Mi'raj ni cerita apa? Cerita betapa hebatnya, betapa rapatnya, betapa apalah Nabi Muhammad itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia ni. Dan patut kita ni berbangga tuan-tuan, kita ni menjadi umat Nabi Muhammad. Orang, manusia, makhluk yang paling dekat dengan Allah, paling Allah cintai Nabi kita. Tahap mana Ustaz yang Allah Ta'ala mencintai Nabi kita? Allah kata buat 50. Nabi datang minta kurang 5. Datang lagi minta kurang 5. Baik, 5. Last kali 5. Allah tu tuan-tuan, Nabi Muhammad yang dia sayang minta kurang, Allah berkenan. Allah berkenan. Kalau Allah berkenan permintaan kekasih dia, cuba bayangkan. Siapa Nabi Muhammad? Allah yang maha agung, yang maha gagah. Nabi Muhammad minta kurang, Allah bagi. Nabi Muhammad minta pada Allah, dia tu masuk neraka, tukar masuk syurga, Allah bagi. Duduk di padang mahsyar tuan-tuan, panas, yang amat-amat panas, siksaan yang hebat, nak tunggu hisab seorang-seorang. Nabi Muhammad minta pada Allah, ya Allah, cepatkanlah hisab mereka, ya Allah, masukkanlah mereka dalam syurga tanpa hisab. Allah bagi. Nabi Muhammad ni siapa? Yang ni yang kita kena rapat dengan Nabi kita. Sebab tu abang-abang, kita ni bukan Allah. Isteri minta pun tak bagi. No. Tak dulu dapat. No. Oh, tak nak kabur. Apa pegang pada prinsip. Okey.
Okey, no. Saya jumpa orang macam tu, isteri dia ada time 12 tengah hari makan nasi. Lewat nasi dia ambil macam cerita 3 Abdul. Elok nak makan je, dalam rumah ini rumah ada undang-undang. Tidak boleh makan, ambil baunya saja. Oh, bagus. Ini namanya ekonomi. Bila masa dia nak marah tuan penasihat, tak tahulah bila masa dia nak marah. Saya jumpa ada orang macam ni. Pukul 12 bila dia kata makan, semua anak suami kena makan. Siapa yang lewat, habis makanan. Kebetulan mak dia datang pukul 1 petang. Setitik air pun dia terjemukan mak betul. Mak, kita orang baru dia habis makan. Jadi patutlah dalam rumah ni makan petang jam 5. Mak sama biar 1, 2, 3, 4, 5. 5 jam motor tu benar. Asyik. Suami kata hidanglah air. Abang, saya pegang pada prinsip. Rumah ni ada undang-undang ya. Astagfirullah. Suami tu datang jumpa saya, Ustaz. Apa yang saya nak buat dengan isteri ni, Ustaz? Abang nak buat apa? Mak saya suruh cerai ya, Ustaz. Bapak pun suruh cerai. Dia tak elok muka ni. Jadi apa pendapat Ustaz? Pulang ke abang. Saya nak kata abang rasa je lah. Rasa lemah kan? Lemah perut. Tak seronok langsung. Pulang cerai. Susah. Sampai langsung tak ada tolak langsung. Tegas straight. Bayangkan tuan-tuan, kucing masuk dalam rumah tanpa berkasut. Dia marah kat kucing. Jarang kucing pakai kasut. Masuk. Tak masuk kaki tu. Hai, berhenti kucing tu. Tak ke stres kucing tu. Dia tangkap kucing tu, dia bagi masuk dalam bilik mandi semua kaki. Jenis tu mana Ustaz oi. Dia parah ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi Muhammad minta kurang pada perintah solat. Allah lagi bapaknya Nabi Muhammad. Mai dekat kita pula kata, kalau Nabi naik lagi sekali minta kurang. Tak payah bayar lambung kita. Astagfirullahaladzim. Itu cakap kita. Cakap kita kata Nabi Muhammad ni hebat, rapat dengan Allah, minta kurang Allah bagi. Itu cakap kita. Cakap orang liberal. Cakap pahaman liberal. Nabi Muhammad bukan orang baik. Dia bukan orang baik. Allah dia bagi perintah, dia minta kurang. Apa ni? Adakah ini seorang hamba yang baik? Di mana letaknya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Bila Allah dah perintah, ikut sajalah. Nabi Muhammad minta kurang. Nampak sangat Nabi Muhammad bukan orang baik. Bagi orang yang bodoh, dia tak kalaulah Nabi Muhammad tak minta kurang kasut, apa jadi? 50 kali sehari semalam, apa jadi? Tak boleh buat apa. Nak beranak pun tak sempat. Elok akad nikah selesai ya. Allahu Akbar. Maya. Habis maya masuk bilik. Elok nak buka pintu ya. Allahu Akbar. Elok tu atas katil ya. Allahu Akbar. Tak jadi buat apa. Nak beranak pun tak ada. Duk menung. Ya Allah. Akak. Dengan sebab itulah Nabi Muhammad ni, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia bawa rahmat pada kita. Kalaulah Nabi tak minta kurang, tuan-tuan, tak jadi apa. Main bola tak ada, pergi supermarket tak ada, pergi Ahmad Jaya tolak anak dan kereta lampu tak ada. Tapi Allah ni, dia dengar permohonan Nabi Muhammad, dia perkenankan. Minta lagi Muhammad, nak lagi, minta lagi Muhammad. Sebab apa? Suka. Jadi tuan-tuan, jom kita jadi orang yang rapat dengan Nabi Muhammad, sayang pada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi Muhammad tolong kita pula di pada masyarakat. Sekarang dalam dunia Nabi tolonglah. Tolong dalam bab apa? Dalam bab semayang saja. Kalaulah semayang ni 50, tuan-tuan tinggal semayang berapa lama?
Saya tak sembahyang setahun tak. Lama setahun memang saya je dan bodoh zaman saya. Waktu tu enjoy betul lah. Jadi macam mana nak buat Ustaz? Kena qada. 50 kali sehari semalam. Nak kena qada pula setahun. Ni kat Sur ni, hak qada puasa pun tak habis. Ni nak masuk bulan Syaban. 6 hari lagi tak qada ni. Putus hati. Ya Allah. 6 hari lagi apa? Pukul tangan. Lagi seminggu nak puasa apa? Lagi seminggu nak puasa. Kamu ada kotor banyak lagi. Dapat apa? Memang tak ada habis dekat semua. Elok pula datang hai pula kelepor lagi tangan. Setahun Allah bagi yang datang buat apa? Ni dekat bulan Syaban lagi lah ada kenduri. Lah ada lah lagi tak boleh kotor. Bayangkan yang 5 hari, 8 hari puasa nak kotor tu pun susah. Bayangkan 50 kali sehari semalam. Tetapi Nabi Muhammad dia tetap minta pada kita. Pasal apa? Pasal Nabi Muhammad sayang pada kita. Surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nampak tak? Nabi Muhammad tu sayang dekat kita. Dengan sebab dia sayang pada kita lah dia minta doa. Tu nampak tak Nabi? Sebab dia sayang pada kita. Tetapi walaupun Nabi minta kurang, adakah Nabi Muhammad semayang dia kurang? Ni sekarang dia semayang duha 2 rakaat ke? Kan? Nabi tak pernah miss semayang duha berbelah rakaat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad semayang qabliyah ba'diyah tak pernah miss. Nabi Muhammad semayang malam tak pernah miss. Nabi Muhammad sentiasa semayang sunat tak pernah miss. Agak-agak Nabi Muhammad semayang berapa kali dalam sehari, berapa rakaat. Nabi tetap buat. Tapi untuk kita, Nabi minta kurang, ya Allah, kesian pada umatku, ya Allah. Alhamdulillah. Tu pun kita tu marah dengan Nabi. Tak mau selawat pada Nabi. Tak nak ziarah Nabi. Tak nak pergi ziarah makam Nabi. Langsung tak teringat pada Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad ni terlalu sayang pada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang terakhir. Sekian. Lagi 5 minit sejam. Tengok tuan-tuan, saya ada kerja tak penting. Yang terakhir, kita ambil sikit je pengajaran ni. Benda Isra' dan Mi'raj ni, saya takut. Sebab ada dalam kisah Isra' dan Mi'raj tu yang Nabi nampak ada orang yang potong lidah dia. Gunting-gunting lidah sendiri. Siapa dia golongan ni? Golongan yang mengajak orang ke arah kebaikan tapi dia sendiri lupa. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Golongan pendakwa yang ajak orang jadi baik tapi dia lupa, dia jahat. Saya takut hak tu jadi kat saya. Tiap-tiap kali baca Isra' dan Mi'raj saya kata, yang ni kena kat aku nanya. Bagus tuan-tuan lagi pula. Tuan-tuan lagi bagus lagi daripada penceramah. Saya ni duk kata keluarga bahagia. Mana ada saya jumpa dengan anak saya bahagia atau mana? Anak saya orang Minang, saya tak ada. Anak saya menikah, saya tak ada. Pak je pak. Dengan rumah. Lah Ustaz makan tom yam dengan rumah bila? Tak ingat. Lah Ustaz bawa dia berjalan bila? Tak tahu. Oh, saya sibuk macam tu. Tuan-tuan lagi baik pada saya. Walaupun tuan-tuan ni sibuk sebagai anggota. Ada agak jumpa ni. Saya tak jumpa langsung isteri. Tuan-tuan tak lihat jumpa agak suami tak lihat. Jadi antara saya dengan tuan-tuan baik tuan-tuan. Saya ni takut termasuk dalam ayat ni. Termasuk. Isteri saya jadi cikgu sekolah pencen bulan 1 kemarin. 30 tahun sekolah bola beri. 30 tahun 1 bulan. Itulah satu sekolah. Dia tak pernah tukar sekolah dia. Sekolah tu 30 tahun. Orang tak jemu ke rumah.
Dia tengok tangga dia sama duduk naik atas hari dia baca benar. Tak ada tukar ke situ. Lah dia pergi sekolah nak pencen tu, berapa sekali saya pergi. Duduk sebelah ni. Tu pun pasal dia panggil apa dengan tak main mak. Baik. Tu pun saya ada ceramah je buat tanah tak boleh pergi lah mau dia buat tanah ceramah pukul 10 bila nak start ambil rumah apa tak pergi jaga bah. Pergi juga ada cokong tanah. 30 tahun sekali tu ya. Sebab tu bila ada hari keluarga ke apa peringkat sekolah saya tak pergi mama tak mau pergi mama ajak lah boleh tak mau. Sebab apa? Depa mengada-ngada. Depa bagi borang tarikh lahir anak sulung. Mana saya ingat tu. Tarikh nikah, kegemaran isteri, kegemaran saya tak tahu mana. Saya pipis sekali dulu kena isi apa tu lupa ni. Sejak tu saya tak pergi dah. Hari keluarga ke apa. Tuan-tuan lagi ingat pada saya. Kak Leha ni lagi ingat pada saya. Tarikh lahir, tarikh anak beranak, tarikh masuk sekolah, tarikh nikah. Saya waktu nikah dengan isteri saya tu tersilap rumah mana. Punya teruk je. Mak saya dah lepas jalan satu hala kecil dalam kampung. Handphone mana ada tu. Lepas dah mak ni. Jalan jumpa penduri kahwin. Berhenti. Oh sampai dah alhamdulillah. Bawa peti samping kemat piok ni. Hak belakang pula dua keluar hantaran. Betul dia tak bohong lah. Mai satu pakcik. Hei, bukan sini, depan lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau lah saya duduk sila tengah rumah orang tuan-tuan, masuk area metro, silap kantin. Punya teruk je saya tuan-tuan. Sebab saya tak kenal pak dia, saya tak pernah pergi rumah dia, saya tak pernah bercinta dengan dia, saya tak pernah rayakan dating apa pun tak pernah. Pi silap. Waktu nak akad nikah tu pun tuan-tuan nak ikhari pergi tanya orang lain. Kawan dia kata bukan saya ustaz, ni hak ni nak nikah lagi. Dia pun tak kenal dia. Sampailah dah akad nikah balik semua keluarga saya tinggal dia seorang. Aku nak buat apa? Oh, mereka. Tanya mana siapa tak kenal. Orang rumah saya duduk dapur saya tak kenal. Dia apa? Saya tengok orang datang syarikat bawah dia kopi naik lori. Belok susun pusin buat tak lori. 2 orang buat kerja. Saya kata kesian puan ni 2 orang. Bila nak habis saya pun tukar seluar pakai baju pun semua. Angkat pusin kemok semua angkat. Pak mentua saya main tu cukup pinggang. Ni nak hantar pergi mana pula ni? Tak tahu. Di sekolah banyak orang tebal lah. Tak tahu. Dia ingat saya pergi keropi lah. Tuhan Allah Tuhan. Keropi. Punya tak jam. Jadi akak dapat suami ni syukurlah boleh jumpa lah akak. Boleh jumpa, boleh berjalan, boleh bilang kahwin naik ke bekang. Silakan. Saya ni tak lebih baik daripada abang-abang. Cakap je banyak. Saya takut cakap banyak, cakap pandai ni. Hak Nabi nampak dalam Isra' dan Mi'raj. Hak ni tu potong lidah. Allah. Tu rasa nak pencen ceramah tu. Kena pula 26% pula lagi nak pencen pula. Dia kata ustaz kalau ustaz dapat sagu hati 1000, 260 ustaz kena simpan dah untuk cukai. Baik. Oh, berat orang ni parah tuan-tuan ni. Belum kira hotel, reba, makan, minum pun semua lagi ni parah ni tuan-tuan. Tuan-tuan lagi untung pada saya. Tuan-tuan, Nabi Muhammad nampak buku ni, tuan-tuan duk nampak Wolverine. Ada keluar buku besi. Tuan-tuan lupa dalam Isra' Mi'raj ada orang yang cakar muka. Ada. Buku cakar muka. Relai habis daging-daging. Siapa dia? Orang yang suka ngumpat. Nabi nampak dalam Isra' Mi'raj. Kita tu percaya Isra' Mi'raj tapi ngumpat percaya tak? Buat. Tengok dalam TV. Tengok Toyota hitam. Sudah tuan-tuan. Dosa kata kat saya tak?
kan, ada pegawai khidmat awam dia kerja kita, dia bukan anggota apa, dia pegawai awam tadi. Tak tahu mengandung. Bukan dia dah mengandung. Betul kan? Datang balik dia tahu. Itu je kerja. Tu buat macam mana dah Allah bagi? Yelah memanglah Allah bagi, tapi kalau tak buat apa tak ada mengandung, Ustaz. Tak apa kesalahan, dia pun ada lagi. Orang mengandung kerap, kita kata. Tak mengandung pun kita kata. Dia dah lama kahwin kan? Boleh tahu. Tak ada anak, macam mana ada? Aduh, masa dah. Oh, ya abang-abang sekarang dia bukan perempuan mengumpat. Kita jantan mengumpat. Anak dia hantaran pun 30. Apa? Itu bukan nikah anak dunia ke. Anak dia berapa hantaran? Rasa 1,500 kan? Oh ya. Tapi kalau umur ni selalu je lah. Ada sebab kan? Tuan-tuan, Isra Mi'raj lah. Isra Mi'raj, habis tu yang kau ngumpat apa? Cuma jangan ngumpat. Ni pergi rumah peluri kahwin, ngumpat nasi lebih, bodoh. Aku sedang makan nasi, nak makan peluri, nasi lebih, bodoh. Kenapa bodoh? Kalau nasi lebih, letak ke tepi, makan lauk. Lauk masin Ustaz, oi. Tolak ayam masuk merah ke tepi, makan tepikai saja. Tepikai masak. Teruslah makan. Simple. Ngumpat tidak. Ini makan nasi sup pinggang, mak tak pengantin lalu. Berhenti makan. Yang bini je gemuk. Lelaki goreng. Tahan ke? Dia buruk penuh kanil. Kalau kita ambil pelajaran pada Isra dan Mi'raj, lantak lah kau gemuk ke, kau hitam ke, kau kurang pun masalah aku nak makan nasi berapa ni. Dah, ini tidak. Ngumpat tak habis. Sebab tu dia dekat dengan Syaban, dia datang Isra dan Mi'raj. Supaya nanti masuk dalam Ramadan, betul-betul kita jadi baik. Aku masuk Ramadan nanti, aku tak nak ngumpat, aku tak nak bazir, aku tak nak memfitnah, aku tak nak cakap terdalam, aku nak tumpu ibadat dalam bulan Ramadan ni. Memang dekat-dekat sungguh tuan-tuan. Rejab, Syaban, Ramadan. Nanti bila masuk Ramadan kita jadi orang bersih. Bersih tu nama dia fitrah. Maka datanglah pada kita hari raya Aidil Fitri. Bersih hati. Bila nak start bersih tu? Sekarang kita dah latih dah. Masuk bulan Syaban nanti lagi bersih. Dan tuan-tuan, saya bila datang bulan Syaban, saya berdebuk rasanya. Sebab dah dekat sangat dengan Ramadan. Kenapa Ustaz berdebuk datang Ramadan? Sebab saya nak bayar zakat pada bulan Ramadan. Kiraan zakat saya ialah pada bulan Ramadan. Saya ambil bulan Ramadan adalah haul saya. Asal Ramadan je saya akan pergi jabat agama, bayar zakat. Bila bayar tu, ya Allah, sepenuhnya, ya Allah, aku bayar zakat, terima kasih, ya Allah. Ada orang bila pejabat agama kira, dengan sempurna kira, makcik tak payah bayar zakat, makcik tak layak makcik zakat. Ya Allah, Alhamdulillah tak kena. Astagfirullah. Jom, bulan Ramadan, bulan sedekah, bulan Ramadan, zakat fitrah, bulan Ramadan, kalau tuan-tuan nak buat zakat harta dan sebagainya, buat sekarang. Kenapa? Kau tak dapat keberkatan. Saya dengan IBK, IBD ni tuan-tuan bukan baru tuan-tuan. Asrama saya tu tabung haji tu. Tu pula asrama saya. Dulu asrama, sekarang tabung haji. Sebelah dia buat agama Mahkamah Dah. Dia buat agama daerah tu. Jalan Pucongkok. Asrama saya situ. Nak pergi belajar di masjid negeri. Saya kan lalu ke jalan Pucongkok, masuk ke masjid Pakistan di bawah tu. Sebelah masjid Pakistan tu, kedai runcit Nawaz Sakti. Masuk lorong. Naik di situ. Di situ dulu, belakang masjid negeri tu, jabatan perangkaan. Ada anak-anak lama duduk kerja perangkaan. Asal saya lalu tu pakai payung. Pergi belajar masjid negeri. Keluar ke masjid tu depan. Lalu ke IPD, pusing ke asrama.
sama. Main takraw ya, 2 anggota sampai. Okey, 10 orang, 5 orang, 10 orang, 5 orang, tinggal takraw. Masuk ke situ. Diri tegak. Itulah kerja saya, tuan-tuan, diri tegak. Tuan-tuan tak bagi anugerah pun kata saya. Asal kau wajah je muka saya. Dari dulu nak kau wajah, mereka bawa meja dulu depan nama apa, pimpong punya tu. Tu, pimpong, tunggu depan IBD. Tu tahan motor. Bila saya duduk situ, tak payah pimpong mana. Papa pimpong tak payah tahan lah. 10 orang, 5 orang. Jalan. Ini tunggu dulu. Sekali tu saya cuak lah, nyonyok apa tu. Dia tengok muka saya, oh sudah. Hanya kata aku lah. Oh ni cerita 34 tahun dulu. Tahun 90. Saya duduk di sini tuan-tuan daripada tahun 90. Punya lama. Saya pun tak ingat dah ketua polis Perak, ketua polis Ipoh. Ya saya ingat Datuk Marimat dengan Datuk Salmah. Hak geng-geng saya mengajar di surau IPD apa semua tu habis tak ada. Cik Umar dah meninggal, Ustaz Yusof dah meninggal, tak ada. Dulu saya jadi imam di Kurang, Masjid Tembok Aulia. Hak tuan-tuan duduk mes 3-4 tingkat bang depan nama rumah tu. Saya duduk di situ lah tuan. Last saya jumpa dengan Tok Siak, nama dia Samad. Polis kan pun kita. Jadi imam kat Melaka. Jadi imam kan. Mengaji Quran Ustaz jadi imam kan. Polis kita kan. Punya lama 34 tahun dulu tuan. Allahu Akbar. Maknanya saya dia sepatutnya pencet lah. Nah, pencet lah tuan. Tapi saya takut bila saya nak pencet daripada berdakwah. Sebab hari ini pahaman liberal lagi banyak. Pahaman yang bawa ajaran yang sampai tak percaya Isra' Mi'raj etis. Dia main jumpa saya 4 orang. Dia kata, Ustaz, kami tak percaya dengan Tuhan. Oh, tapi kami bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan lah menyebabkan kami tak percaya pada Tuhan. Saya bersegamat. Saya bersyukur pada Tuhan kerana dia lah menjadikan kami tak percaya pada Tuhan. Tadi abang kata abang bersyukur pada Tuhan. Mana Tuhan tu ada? Macam mana yang abang kata abang tak ada Tuhan? Dia diam lah. Sekarang ni mereka berani tentang gila ya orang. Ada satu perempuan kata, Ustaz, saya datang ni nak tengok Ustaz. Ya, soalan. Bila saya nampak Ustaz dalam TV, dalam YouTube semua, saya nampak Ustaz. Sekarang saya datang sini, saya nampak Ustaz. So, maknanya Ustaz ada. Ada masalah. Masalah saya, Ustaz kata Allah ada. Mana dia Allah? Kalau ada mesti nampak. Sudah tuan-tuan. Kalau Allah tu ada, mesti saya nampak. Ustaz ada, saya datang jauh Ustaz. Maknanya saya nampak Ustaz ada. Mana Allah? Tak menciri. Menciri dari mana? Dubai. Dah minum dah. Dah agak minum. Saya bagi gelas dekat dia dengan botol mineral. Saya kata dia nak tuang. Dia minum dia tu. Dia punya dahaga. Habis dia minum, saya kata dah hilang dahaga macam. Dah. Terima kasih Ustaz. Akak, boleh tunjuk kat saya tak dahaga? Boleh tunjuk kat saya dahaga? Mana? Mana nampak? Tadi akak cakap setiap benda ada mesti nampak. Dahaga ada kan? Memang ada. Tunjuk je nak tengok. Ustaz ni gila tau. Kalau itu akak pun gila nak tengok Tuhan. Bukan semua benda ada nampak. Akak kata dahaga tu ada. Mana dia? Tak nampak kan? Gitu. Kalau akak nak tengok Allah, akak nampak Allah, Allah tu dah jadi macam kita, makhluk. Akak jangan bayangkan Allah duduk di awal. Aiman, tu Allah. Balik-balik awal tu. Nampak tak? Tu bukan Tuhan kau. Mak, Tuhan tu di dekat mereka pula tu. Tu bukannya Allah macam tu kak. Tu makhluk. Allah tak sama macam kita. Laisa kamislihi syai'.
Kalau akak kata, tu. Oh, dia tengok. Abang, selfie. Tuhan, selfie. Hang gila ke apa? Kalau akak nampak Allah, maknanya dia bukan Allah, Kak. Dia jadi macam kita. Sebab tu kita tak nampak dia. Okey? Akak tunjuk kat saya tadi, dah agak. Kau tak boleh tunjuk, tapi akak rasa dah agak ada. Okey, tu dia. Okey, saya boleh terima. Okey, saya boleh terima pendapat Ustaz. Bukan pendapat, memang tu hujah pun. Okey. Ustaz tahu apa jadi daripada saya? Mana saya tahu, saya mau jumpa akak. Saya merokok. Ya. Umur saya 9 tahun. Sampai 15 tahun. Lama Ustaz tahu siapa yang rokok mana Ustaz? Abang kandung saya, Ustaz. Ustaz kata Allah Maha Penyayang. Betul. Kenapa Allah biarkan saya dirokok? Mana kasih sayang Allah pada saya? Ustaz bayangkan seorang budak dengan rokok. Kalau betul Allah penyayang, kenapa Allah biarkan saya dirokok? Akak lihat, kalau dia cakap situ Kak lihat nak kata, ya tadi juga ya. Oh sudah. Yang tu untuk menjawab persoalan tu. Kita live ceramah ni bila Ustaz? 2021, mana dah 3 tahun. 2027 tuan tak jemput lah. Minta Dato' Aziz jemput lah, insyaAllah kita urai masalah rokok tadi. Apa? Jadi tuan-tuan, saya minta maaf tu. Saya nak balik rumah, saya nak mandi, saya nak balik, tuan-tuan, saya penat. Jadi saya tak dapat nak makan ke nak apa. Saya minta maaf pada Dato' Aziz, minta maaf pada Dato' Seri Jenayah. Terima kasih jemput saya. Sekadar itu saja tuan-tuan. Kita jumpa lagi 3 tahun sekarang. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.